Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Hari ni saya bagi recording dululah nota untuk lab hari ni sebab ada sedikit technical lah untuk form validation ni. Okey, sebelum tu kita buka dululah kelas kita pada hari ini dengan umum kita Al-Fatihah. Ar-Rahman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Okey kelas. Okey, untuk topik lab kita hari ni, di sini saya sediakan beberapa tutorial lah. Okey. Untuk form validation lah, validation dan juga macam mana kita nak display data. Okey, kita nak display data daripada form yang kita dah buat lah. Okey. Kalau sebelum ni apa yang kita belajar, kita just create form kan. Okay, dia punya checkbox, dia punya text field dan sebagainya lah. Okay, checkbox, radio button, button submit dan sebagainya. Cumanya yang bila kita belajar form, mestilah kita nak tengok dia punya feedback dia kan. Feedback dia, contohnya bila kita isi semua form yang kita dah buat tu, maknanya kita nak lihatlah hasil display dia, apa dia punya fungsi yang berlaku selepas kita tekan butang submit. Okey. Okey, untuk yang bahagian itu, untuk bahagian feedback tu dan juga display data ni, okey, ada sedikit advance lah ataupun sedikit additional knowledge lah untuk kamu Okey, penambahan pengetahuan lah. Okey, dalam form ni, penambahan sikit. Okey. Ni kira advance lah sikit sebab kita akan masuk sedikit scripting dalam JavaScript. Okey. Tak susah pun, benda ni tak susah. Kalau awak betul-betul follow saya punya tutorial ni dan faham penerangan saya untuk hari ni, insya-Allah benda ni akan menjadi menarik lah. Okey, menjadi menarik. Okey, untuk tutorial pertama, okey, kita akan lihat macam mana kita nak display data selepas kita isi form tu. Okey. Contohnya kat sini, form kat sini saya ada sediakan di mana user perlu masukkan nama, alamat dan juga nombor telefon. Okey, ketiga-tiga tutorial ni memang saya bagi contoh form yang tiga lah yang basic. Okey. Nama, alamat dan juga nombor telefon. Okey, bila user dah isi form tu, bila kita klik butang submit, okey, mana maklumat data customer tu ataupun data user kita tu akan dipaparkan. Okey. Cumanya kat sini saya nak dia dipaparkan pada pop-up window. Maknanya akan dihasilkan satu window yang lain lah. Ataupun orang panggil satu, kira macam dia keluar satu skrin baru. Kecil kat tepi tu. Untuk keluar display. Okey, di sini adalah coding dia. Okey. Okey, coding ni okey, coding ni ini saya buat dalam VS Code VS Code. Okey, kita ada HTML. Kenapa dia tak ni?
Okey, kita ada HTML punya ni. Okey, buka dan tutup. Header, title. Dan kita ada elemen script kat sini. Okey, elemen script buka dan juga tutup. Okey. Untuk elemen script ni, yang ini awak kena letak language, kita guna JavaScript. Type dia adalah text/JavaScript. Okey. Dan juga tutup tutup script ni tutup. Okey, buka tutup. Dan kat bawah tu ada satu function display. Yang function display ni berfungsi untuk dia nak paparkan balik nak paparkan baliklah maklumat yang user dah isi dalam form tu. Okey, nak papar tu macam mana? Okey, nak papar pada window lah. Maknanya kita nak keluarkan satu window yang baru. Okey. Display window, DISPN window. Okey. Window.open. Okey. Ni kena awak kena follow lah yang ni format dia. Okey, new window, toolbar. Ini dia punya size window tu nak besar mana, nak lebar ke, nak 4 segi besar ke, 4 segi kecil ke. Kat sinilah awak kena main dia punya size window baru tu. Okey, untuk paparan output. Okay, ini adalah statement untuk new window. Untuk new window. Okey. Dan dia berada dalam bracket. Apa tu panggil? Kecil 2 ni. And then message kat sini, dia letak UN ni sebab dia output dia nak hasilkan dalam bentuk ada point-point lah. Okey. Okey. Name, address dan juga font. Okey. Di sini dia buat macam Java sikit lah untuk display output dia kan. Dia letak plus kat depan. And then kat sini dia letak document.form. Okey, document.form1.yourname.value. Your name ni, your name, address dengan font ni, dia ambil kat mana tau? Dia ambil dekat yang mana awak define name ni. Okey. Your name, address dengan form. Ini, yang bawah ni HTML yang biasa. The body, H1. Okay, form, name ni, form 1 ni, name dia, digunakan di sini lah. Ni. Form 1 yang awak declare dekat name untuk form ni, digunakan di sini. Okay. Name untuk awak punya input type jenis text ni. Okay. Name dia, digunakan di sini. Okay. Ini untuk address dan ini untuk font. Okay. Size ni, size teks kita lah. Nak panjang ke nak pendek ke kan. Untuk user. Masukkan maklumat berkenaan. And then, bawah sekali ni dia ada input type. Button. Okay, button. Value, display. And then kena letak on click. On click, display. Dia panggil function ni. Dia panggil function kat sini. Function display ni bila on click display dia pergi mana tau? Dia pergi dia pergi dekat function inilah. Cara baca dia macam mana? Okay. VS Code ni kita punya ni bila run dia baca kat sini dulu tau. Yang dia baca dulu kat sini. Dia display dulu form. Okay, display dulu. And then bila kita klik button dia terus jump dekat function ni. Okay, dia terus jump kat function ni terus dia masuk sini. And then baru dia keluar semua maklumat display new window dan sebagainya. Okey. Kat bawah ni jangan lupalah. Display window document.write message. Message ni yang mana? Message ni yang inilah. Okey. Okey, saya harap awak clear lah penerangan ni. Okey, ni hasil dia, output dia. Okey, kalau awak tengok kat sini bila kita klik run, okay, dia akan keluarlah form ni. Yang HTML punya lah. Name, address dan juga font. Dan juga button display. Okay, bila awak isi.
Macam ni bila saya isi nama saya isi alamat saya isi phone number, saya klik display and then dia akan keluar window yang baru. Okey. Di dalam window ini keluarlah maklumat saya tu. Name, alamat dengan nombor phone yang saya masukkan ni. Macam mana output dia jadi ada bulat kat sini? Dia tengok macam mana awak buat lah. Okay, kat dalam ni. Ni kan ada UL, LI dan sebagainya. Okay, bold kan. B ni kan bold. B ni kan bold. Jadi name tu dia jadi bold. Warna hitam gelap. Okay, warna hitam gelap. Sama je. Section.ml. Cumanya macam mana kita nak keluarkan dia, output yang kita dah masukkan tu, kaedah dia kena guna kaedah JavaScript tu lah untuk kita display balik data yang dimasukkan. Okay. Okay, senang je, tak susah pun. Okay, cumanya awak kena guna elemen script lah kat sini. Buka dan tutup. Dan awak kena follow lah. Follow dia punya step dia. Okay, ini untuk kita nak display data daripada form yang kita isi. Okay, tutorial yang kedua. Okay, macam mana form yang user isi tu kita nak hantar direct ke dalam bentuk email. Email. Okay. Yang ini saya guna yang sama je. Okay. Kod ni sama je. Okay, untuk HTML. Kita ada HTML, header, title, body, header dan sebagainya. Cumanya untuk bahagian form ni, kan? Form ni, kita letak name kan? Name form 1, action kita tambah kat sini. Action dia, apa action dia kita nak? Selepas butang submit diklik, apa action dia? Action dia kita nak hantar email kepada seseorang. Okay. ENC type ni adalah untuk formatting email lah. Okay, dalam bentuk teks ataupun plain. Dan juga kena letak method post. Di mana bila kita tekan submit, kita nak hantar maklumat tersebut, kita nak post. Bukan kita nak get, kita nak post, maknanya kita nak submit data kita kepada action yang kita letak email kat sini. Kat bawah ni ada penerangan, awak boleh baca lah. Okey. Awak nak ubah awak punya host ni pun boleh. Contoh awak nak letak awak punya email Gmail ke kan. Ataupun awak nak letak Putra punya email ke. Boleh lah. Maknanya awak kena ubah lah kat sini. Ubah kat sini. Ubah alamat email. Okey. Contoh awak nak hantar email kat saya kan. Awak letak nama saya, email saya kat sini. Macam itulah. Ini contoh lah saya letak ni user host ni. Okey. Okey. Ini adalah output dia. Okey, saya masuk maklumat yang sama. Macam tadilah nama, address dan juga nombor phone. Bila saya tekan submit, okey, dia akan keluar satu paparan untuk kita hantar email lah. Kepada sesiapa yang kita nak hantar tu based on email address kat sini. Based on email address yang awak dah letak. Okey, yang lain tu samalah. Okey. Okey, untuk yang ketiga, macam mana kita nak validate ataupun kita nak macam user bila isi form tu kan, katakanlah dia kosongkan bahagian nama ke kan, nombor phone ke dia tak letak kan. Jadi bila dia terisi, bila kita submit data, kita akan keluar macam satu message. Okay, please, macam mana? Please enter your full name. Please enter your address. Please enter your phone number. Jadi user tahu, saya tertinggal, saya terlupa nak masukkan data saya. Bila keluar pop-up message tu, dia pun boleh isilah maklumat yang dia terlupa nak isi tu kan. Okay, cara dia macam mana? Cara dia sama. Okey, kat bawah ni adalah okey, kat bawah ni adalah
HTML yang biasa lah. Okey, kita ada juga nak hantar, kita nak hantar dalam email pun boleh ataupun tak nak letak pun boleh yang email ni. And then awak kena tambah satu lagi, on submit return valid kat sini. Sebab apa? Sebab kita nak check, dia check dulu adakah data betul ataupun tidak, kosong ataupun tidak, mengikut syarat if ni lah. Okey, menempati ataupun tidak. Jadi dia akan hantarlah message tu kepada, dia akan return lah, dia akan return validate tu. Function validate. Return validate ni adalah function yang di mana function ini dirujuk lah. Okey. Bila tekan submit, okey. Bila kita tekan submit, okey, butang submit, dia on submit. Bila submit tu kita on, dia akan return validate. Maknanya dia akan pergi kepada validate function, and then dia akan check adakah your name kita ni, okay, syarat dia kalau kurang daripada 1, maknanya keluarlah paparan message. Okay, please enter your full name, and then dia return false. Okay, return false. Sekiranya address yang dimasukkan itu kurang daripada 3, maknanya dia tidak masuk langsung address dia, ataupun dia address dia letak N je contoh 1 kan. Maknanya kena enter balik lah address tu. Okay. Sekiranya betul, sekiranya address itu dimasukkan dengan betul, dia skip lah address. Nama pun masuk betul, dia skip. Kalau phone yang tidak dimasukkan maklumat yang betul ataupun tertinggal ke, dia kosongkan ke, dia akan refer if yang seterusnya. Okay. And then dia akan return true. Maknanya bila betul, if ini dia tak memenuhi, and then dia akan return true, and then dia akan return balik pada on submit tu, and then baru keluar pop-up message tu. Okay, ini konsep if lah, if dan return. Mana dia hantar data, dia check, and then dia return balik. Dia return ni maksudnya dia hantar balik lah. Okay, return dia hantar, and process and then dia submit balik kepada yang memanggil dia lah. Okay, return valid ni function yang panggil, and then dia hantar balik, and then baru dia keluarkan message ni. Okay, ni ada penerangan kat bawah ni. Okay, ini contoh dia. Contoh dia, bila saya kosongkan bahagian name ni, kan saya tak masukkan, alamat saya masuk, nombor phone saya masuk. Bila saya tekan submit, dia kata please enter your full name. Bila klik OK, and then kita boleh isi balik, and then kita submit, baru betul. Baru dia tak keluar pop-up window ni. Okay. Ni tak ada ni. Saya silap ni. Okay, ni tak ada Kita refer pada table 3 Table 3 bukan table 2.2. Okay, ini adalah exercise. Saya bagi sedikit lah tugasan, just exercise tutorial lah. Maknanya bila awak dah refer nota saya tu, pastikan sebelum awak buat exercise ni, awak kena type dulu coding yang saya bagi tu. Okay, tengok dia punya hasil dia macam mana. And then bila awak dah faham coding tu, saya nak awak refer exercise ni. Okay, ini adalah contoh di mana event registration. Okay, saya nak awak buat dan modify lah sikit form ni.
Okey, modify sikit. Ikutlah modify tu mengikut kreativiti masing-masing lah. Awak nak letak checkbox ke apa ke kan. Cumanya nanti awak kena faham kalau checkbox macam mana pula. Macam gitulah. Awak kena yang tu awak kena carilah. Boleh Awak kena cari macam mana nak. Dia lebih kurang sama je. Yang pentingnya awak panggil name tu. Name yang betul baru dia betul lah. Okay. Baru dia refer nama yang betul. Kalau awak panggil nama yang lain, dia akan refer nama yang lain. Jadi awak kena pastikan name untuk checkbox awak tu sama dengan name yang memanggil dalam JavaScript. Okay. Ini advance, memang advance lah JavaScript ni. Ini yang basic punya. Yang basic JavaScript ni untuk just nak display data je. Display macam mana dia nak panggil data dan sebagainya. Sampai situ je peringkat awak. Kalau awak masuk degree nanti, dia lagi advance lah. Okay, JavaScript dia lagi advance. Ada echo lah dan sebagainya. Untuk yang ini, untuk peringkat awak diploma ni, saya hanya bagi sampai sini je untuk display, untuk macam mana nak panggil data dan macam mana nak validate kita punya form tu. Adakah form kita tu kosong ataupun tidak. Maknanya kalau macam ni, kalau awak tengok contoh ni, dia star merah ni kan. Star merah ni maksudnya user kena wajib isi maklumat. Okay. Kalau user tak isi, okay, bila dia tekan register, dia akan keluar lah. Awak kena buat lah, dia akan keluar validate. Okay, please enter your first name. Okay, please enter your last name contohnya. Okay. Dia tak isi phone number, please enter your phone number. Dia tak isi email, please enter your email. Okay. Simbol merah ni bermaksud kena wajib isi. Kalau tak isi, bila tekan register, keluar pop-up pop-up message. Okay, macam mana awak nak submit kat saya? Okay, awak kena submit dalam klip lah. Okay, sebagai exercise. Dan exercise ini saya akan semak untuk kehadiran kamu untuk lab hari ni. Okay, untuk lab hari ni kan saya kata saya nak bagi video kan. Jadi saya bagi video hari ni. Dan awak buat exercise. Saya bagi due date sampai 21 hari bulan lah minggu depan. Awak submit. Saya akan check. Okay, saya akan check setiap seorang. Saya akan tengok hasilnya macam mana awak buat. And then dia juga sebagai attendant kamu lah untuk lab hari ni. Okay, di mana awak kena buat coding dalam VS Code. Okay, siap tu awak copy coding, letak dalam Word. And then awak kena print screen output dia macam mana, result. Okay, result yang awak buat lah. Sama ada kalau awak buat validation, awak print screen validation letak. Output macam mana, apa semua kena letak semua lah. Macam saya tunjuk ni kan, ke atas ni kan. Macam ni, saya letak coding. And then, saya letak output dia. Saya letak form dia, hasil dia macam mana. Macam ginilah. Jadi, saya nampak coding, saya nampak output awak macam mana. Dan saya nampak di mana awak modified form ni. Di mana awak tambah, apa yang awak tambah. Okay. Jadi, untuk group project nanti, awak boleh apply lah. Awak boleh apply. Mungkin awak dah nampak dah sikit. Okay, awak punya website tu macam mana. Okay, nak ada form untuk validation form ke. Untuk register, login ke. Nak sign up ke dan sebagainya. Nak buat user boleh masukkan maklumat. Okay. Awak nak letak gambar ke kat sini kan. Contoh awak nak letak gambar image pun boleh juga kat sini. Ikut kreativiti. Itu saya cakap. Tak semestinya form tu saja awak nak modify. Awak nak tambah image ke kan. Awak nak tukar
background colour dia, colour pun nak tukar ataupun awak nak kecilkan sikit form ni ke awak nak besarkan, ikut kreativiti lah. Saya bagi kebebasan kat awak kat situ supaya awak dapat apply knowledge awak tu. Okay, apply knowledge kita kat mana? Objektif kita yang pertama kan, awak belajar, awak dapat knowledge tu and then awak apply. Okay, bila awak apply, awak dapat design awak punya form ni. And then bila awak dapat design form and then awak dapat implement coding tu. Okay, coding HTML, coding CSS dan tambahan hari ni JavaScript sikit. Okay, JavaScript ni untuk awak nak validate. Validate form. Jadi awak dapat adunkan semua awak belajar tu. Okay, knowledge, design, and then implement coding dan sebagainya. Okay. Jadi untuk exercise ni awak just buat form ni, form 1. And then apa output dia. Nak display balik data ke macam mana, biasa buat display lah, maknanya awak kena buat satu lagi window kat sini untuk display data. Maknanya keluarlah maklumat apa kat sini yang user masukkan ni kan. Keluar dekat form display data. Apa-apa nama lah. Ni contoh saya bagi. Bolehlah awak nak letak result ke apa ke. Itu ikut kreativiti lah. Okay. Okay, boleh. Jadi untuk hari ni ini untuk lab hari ni itulah exercise dan coding ni. Saya ada coding ni memang saya buat dalam VS Code. Okay, saya dah type dah satu-satu ni. Cuma yang ni saya nak bagi awak faham je. Jadi saya nak awak type balik coding yang saya bagi ni one by one. Okay, type coding, fahamkan dan macam mana benda ni berfungsi. Okay, fahamkan dan macam mana benda ni berfungsi. Okay. Okay, jadi apa saja persoalan nak tanya ke apa, boleh tanya dalam WhatsApp group. Kita boleh discuss lah. Okay. Jadi untuk hari ni itu sajalah. Okay, itu sajalah daripada saya. Selamat mencuba. Selamat study untuk coding ni. Okay, JavaScript lah sikit saya tunjuk hari ni, extra knowledge. Dan selamat buatlah sedikit practical exercise ni. Dan kita jumpa dalam kuliah minggu depan untuk topik yang lain pula. Okay. Okay, itu sajalah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.